Tuduh Najib dua negara, tiba-tiba Tun M dapat penghargaan. Pemuda UMNO gesa Perdana Menteri, jangan dengar nasihat Zafrul. Dikecam oleh Tun M, Najib tampil pertahankan kaum Cina. Perdana Menteri beku cuti menteri dapat pujian dari DAP. Akhirnya kehilangan menteri ketika banjir terjawab. Datuk Seri Najib Razak mengimbas kembali fitnah berkaitan projek hartanah Forest City di Johor yang dijadikan propaganda politik untuk menyerang dirinya ketika beliau menjadi Perdana Menteri. Jelas beliau sebelum tahun 2018, bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mendakwa kerajaan Barisan Nasional ketika itu telah menjual kedaulatan negara kepada China kerana menawarkan 700,000 kewarganegaraan kepada warga republik tersebut untuk berpindah ke Forest City. Tegas ahli parlimen pekan itu, dakwaan tersebut jelas sekali satu pembohongan yang keterlaluan, perkauman dan menjijikkan. Malah Mahathir yang ketika itu menjadi pembangkang pernah berjanji untuk membatalkan projek itu sekiranya pembangkang memenangi pilihan raya umum. Bagaimanapun sejurus selepas memenangi pilihan raya 2018, Mahathir menukar pendiriannya. Tiba-tiba mereka mengatakan projek Forest City telah menjadi sumbangan yang besar kepada kerajaan, telah mewujudkan peluang pekerjaan, menggalakkan pemindahan teknologi dan inovasi dan telah memberi manfaat kepada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan pekerjaan Malaysia. Sehinggakan Mahathir turut menghadiri majlis penyampaian sijil penghargaan kepada syarikat Forest City. Bayangkan, daripada menjual kedaulatan kepada sijil penghargaan dalam tempoh setahun, katanya. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama pada Forum Ekonomi Cina Sedunia 2021 di sebuah hotel. Forum Ekonomi Cina Sedunia 2021 ialah forum tahunan yang menghimpunkan 250 delegasi yang terdiri daripada pemimpin dunia, kapten industri, usahawan baru dan yang telah bertapak, pemimpin masa hadapan dan belia pemacu perubahan bagi membincangkan isu ekonomi melibatkan kuasa besar global yang semakin memuncak. Najib yang merupakan Perdana Menteri ke-6 berkata, Kerajaan Pakatan Harapan mengambil alih negara pada 2018 telah membawa episod yang perit dalam hubungan Malaysia dan China. Ia berlaku apabila projek laluan rel Pantai Timur ECRL dan dua lagi projek saluran paip minyak dan gas yang dibiayai China telah digantung, yang mana keputusan itu telah menjejaskan keyakinan komuniti pelabur dari China. Pada 2018, pelaburan langsung asing FDI merekodkan aliran masuk bersih yang lebih rendah sebanyak 30.7 bilion ringgit berbanding 40.4 bilion ringgit pada 2017. Pada 2019, aliran FDI ke Malaysia berkembang secara relatifnya lebih tinggi pada 32.4 bilion ringgit walaupun jauh lebih rendah daripada 2017. Aliran itu sekali lagi menurun pada 2020 dengan aliran masuk bersih 14.6 bilion ringgit, 55% lebih rendah daripada 2019 iaitu terendah sejak 2009. Perdana Menteri perlu mendengar rintihan rakyat dan bukannya nasihat Menteri Keuangan Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz berhubung pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja KWSP, kata Ketua Pemuda UMNO Ashraf Wajdi Dusuki. Beliau berkata pengeluaran KWSP iCitra RM10,000 itu sangat penting berikutan bantuan yang diberikan belum mencukupi, terutama bagi mereka yang mengalami musibah banjir. Dengarlah rintihan rakyat, usahlah dengar nasihat Tengku Zafrul. Alasan yang diberikan untuk menafikan pengeluaran KWSP sama sahaja dengan alasan waktu kami bersemuka dengan Menteri Keuangan apabila beliau mempertahankan pendirian untuk tidak membenarkan waktu Perintah Kawalan Pergerakan PKP 1.0 lagi. Ujarnya pemuda telah cuba sedaya upaya melalui pelbagai cara membawa suara rakyat termasuk bertemu sendiri dengan Ketua Pegawai Eksekutif KWSP, Menteri Keuangan, bahkan Perdana Menteri sendiri berhubung pengeluaran iCitra. Harap-haraplah ini bukan keputusan akhir Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Dengarlah rintihan rakyat yang mahukan bantuan iCitra ini. Lebih-lebih lagi terlalu ramai yang mahu kembali memulakan kehidupan dan perniagaan akibat terkesan dengan musibah yang melanda. Katanya dalam hantaran di Facebook. Terdahulu portal FMT melaporkan kerajaan tidak bercadang membenarkan pengeluaran iCitra, kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Tidak penting jenis peralatan makanan yang digunakan oleh orang masyarakat Cina tempatan, kata bekas Perdana Menteri Najib Razak menjawab analogi sepit oleh Dr. Mahathir Mohamad.
Bercakap pada Forum Ekonomi China Sedunia 2021 yang diadakan di Petaling Jaya, Najib berkata, apa yang lebih penting ialah masyarakat Cina tempatan berjiwa Malaysia. Tidak kisahlah jika Cina Malaysia makan dengan sepit, garfu dan sudu atau menggunakan tangan, asalkan di hati dan fikiran mereka benar-benar rakyat Malaysia. Masyarakat Cina di Malaysia telah menunjukkan kemahiran keusahawanan, kecekalan, kebolehan dan ketabahan mereka untuk berjaya dalam menghadapi cabaran yang sukar. Dalam hal ini, sebarang pemulihan selepas pandemik akan bergantung kepada kekuatan sedia ada mereka untuk menyumbang kepada proses ini, kata bekas Perdana Menteri itu. 2 minggu lalu, Mahathir membangkitkan apa yang dirasakannya sebagai kesukaran dalam asimilasi penduduk bukan Melayu di negara ini dengan penggunaan sepit di kalangan masyarakat Cina sebagai contoh. Selain itu, dia juga berkata masih ada kecenderungan komuniti di Malaysia dalam mengekalkan perkaitan dengan negara asal walaupun lahir dan dibesarkan di Malaysia. Ahli politik veteran DAP Lim Kit Siang memuji sikap tegas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri kerana mengarahkan semua menteri yang bercuti di luar negara pulang menangani isu banjir. Ahli Parlimen Iskandar Puteri itu berkata, tindakan Ismail Sabri tersebut wajar dipuji. Namun pada masa sama, Kit Siang juga meminta Perdana Menteri mendedahkan nama-nama jemaah kabinet yang kini berada di luar negara ketika Malaysia berdepan dengan bencana besar. Ini kerana rakyat mahu tahu sekiranya benar mereka pulang ke tanah air seperti yang telah diarahkan atau ingkar dengan arahan tersebut. Berapa ramai yang berada di luar negara untuk cuti tahunan mereka? Tiada sebab. Anggap ini rahsia rasmi kerana rakyat berhak tahu maklumat ini, katanya dalam kenyataan. Portal Malaysia Gazette melaporkan Ismail Sabri mengarahkan semua menteri yang berada di luar negara pulang segera ke tanah air, manakala menteri yang merancang untuk bercuti ke luar negara supaya membatalkannya. Beliau berkata arahan tersebut dibuat supaya semua menteri dapat bersama-sama agensi kerajaan dan seluruh rakyat membantu keluarga Malaysia yang kini dalam kesusahan akibat dilanda musibah banjir. Dalam pada itu, Kit Siang turut menuntut penjelasan sama ada menteri yang pulang akan dikecualikan daripada kuarantin atau tidak. Ini kerana rakyat Malaysia yang lengkap pencegahan dikehendaki berbuat demikian selama 7 hari selepas pulang dari luar negara. Tambahan, mereka yang pulang dari luar negara berisiko tinggi di mana varian Omicron menular dikehendaki memakai peranti pemantauan digital. Adakah ini turut diguna pakai bagi menteri? Soalnya, Kit Siang turut memohon sumbangan wang tunai RM1,000 kepada setiap keluarga dinaikkan kepada RM10,000 kerana jumlah tersebut amat kecil berbanding tanggungan dan kerugian yang sedang dilalui oleh mangsa. Menteri Belia dan Sukan Ahmad Faizal Azumu yang didakwa hilang ketika banjir berkata dia hanya berada di Dubai, Emirat Arab Bersatu selama 12 jam. Timbalan Presiden Bersatu berkata dia pada mulanya ke sana untuk bertemu anak-anak yang berada di United Kingdom. Katanya pertemuan dibuat di Dubai kerana terdapat kes Omicron yang tinggi di UK. Bagaimanapun, katanya selepas banjir dia memutuskan untuk pulang ke Malaysia. Memang saya ada mohon cuti dan bila diluluskan saya ke Dubai pada hari Rabu lalu untuk bertemu anak-anak. Namun begitu, melihatkan kepada keadaan banjir yang melanda negara, hati saya jadi tak tenteram. Jadi saya buat keputusan untuk beli tiket pulang hanya selepas kira-kira 12 jam berada di sana. Saya sempat duduk berbual seketika dengan anak-anak sebelum berlepas pulang pada pukul 8 pagi Khamis. Sebelum arahan pulang dibuat Perdana Menteri, katanya kepada utusan TV, anggota Parlimen Tambun Perak itu kini menjalani kuarantin kendiri di ibu negara. Mengakui memahami kekecewaan dan penderitaan rakyat, dia bagaimanapun meminta maaf dan mengakui kelemahan. Saya tahu, saya penjawat awam. Saya sedar kepentingan rakyat lebih didahulukan. Itu pengorbanan yang perlu dibuat. Saya minta maaf. Saya mengaku ada banyak kelemahan walaupun saya menteri dan tidak sempurna, tetapi tidak sampai tahap mahu menyisihkan rakyat. Saya faham semua penderitaan kerana saya juga pernah berada dalam situasi sukar, tiada kerja dan sebagainya. Dia dipetik sebagai berkata. Faizal berkata dia telah mengadakan mesyuarat maya bagi menggerakkan sukarelawan Kementerian Belia dan Sukan KBS membantu mangsa banjir.